meningkat dan menurun, dan kita sentiasa insya-Allah cuba untuk berada dalam bersama-sama dengan orang yang boleh memberi peringatan kepada kita, dan juga berada dalam aktiviti-aktiviti yang sering memberi peringatan kepada kita. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan pada malam ini, saya nak baca sikit berkenaan dengan apa yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan akidah ini, supaya kita dapat satu pemahaman. Kita dah baca apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran Al-Karim, penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya nak bawa tuan-tuan dan puan berkenaan dengan kata-kata Imam Asy-Syafi'i, beberapa kata-kata Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan akidah ini. Saya tahu tuan-tuan, seorang murid Imam Asy-Syafi'i, nama dia Al-Muzani. Al-Muzani, dia berjumpa dengan Imam Asy-Syafi'i. Dia kata, aku tahu kalau ada orang zaman sekarang ini yang boleh menjawab soalan berkenaan dengan akidah, tak ada orang itu. Kamu lah orang. Asy-Syafi'i lah orang. Dia jumpa Imam Asy-Syafi'i. Lalu dia bertanya, benda ni berlaku di sebuah masjid di Egypt, Mesir. Lalu dia bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan the nature of God. The nature of God. Berubah muka Imam Asy-Syafi'i. Lalu Imam Asy-Syafi'i tanya dia, kamu tahu kamu di mana? Masa itu mereka ada di masjid rumah Allah. Imam Asy-Syafi'i tanya, kamu tahu kamu di mana? Al-Muzani jawab, ya, kita di masjid. Okay? Kamu tahu kamu ada di tanah mana? Imam Asy-Syafi'i tanya dia. Dan Imam Syafi'i jawab dari soalan, kamu berada di tanah di mana Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan Firaun. Ya. Dan Imam Syafi'i bila sebut tentang Firaun, dia kata, adakah Musa pernah bertanya soalan yang kamu tanyakan ini? Sebab apa disebut Musa? Sebab apa disebut Nabi Musa? Nabi Musa ni orang yang benar. Apa yang beza dia dengan Nabi-Nabi lain? Bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kita sebut dia tentang bercakap dengan Allah. Orang yang pernah bercakap dengan Allah pun tak pernah tanya Allah tentang benda ni. Okay. Adakah para sahabat pernah bertanya soalan begini? Al-Muzani jawab tidak. Okay. Lalu Asy-Syafi'i tanya, kamu tahu tak berapa banyak bintang-bintang di langit? Al-Muzani tak tahu. Okay. Lepas tu Imam Asy-Syafi'i tanya beberapa persoalan berkenaan dengan wudu. 4 persoalan berkenaan dengan wudu. Saya tak kita panjang persoalan berkenaan dengan wudu ni, cuma itu bukan fokus kita hari ini. Keempat-empat soalan yang dijawab oleh Al-Muzani tak tepat berkenaan dengan persoalan tentang wudu, tak tepat. Lalu Imam Asy-Syafi'i tanya, benda yang kamu kena buat 5 kali sehari ni, kamu masih belum lepas ni, tak tahu lagi. Kamu nak tahu benda yang tak akan kamu tahu berkenaan dengan the nature of God. Kita sebut dari itu pada imam mazhab yang 4, okay? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, berkenaan dengan akidah ini, mereka melarang kita bertanya benda yang di luar daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, kan? Dan juga jangan minta didetailkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Bila kita sebut itu, kita mula-mula kita berkenaan dengan akidah apa? Bila orang tanya tentang istiwa, apa istiwa? Tak tahu. Yang kita tahu dari segi makna ya, tapi hakikat Allahu a'lam. Macam mana Allah beristiwa kita tak tahu. Macam mana dia bersemayam kita tak tahu. Bersemayam kita tahu apa maksud bersemayam dalam bahasa. Tapi macam mana Allah bersemayam? Kaif? Kita tak tanya. Bagaimana Allah bersemayam? Kita tak tanya. Okay? Ini yang nak disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada Al-Muzani pada hari itu. Dan juga bawa perkara berkenaan dengan pendataan Imam Asy-Syafi'i. Dia kata,
Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Ini dalam kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah banyak berkenaan dengan akidah. Segala puji bagi Allah. Dia seperti mana dia menerangkan diri dia. Dan dia seperti mana dia menerangkan diri dia. Dan maha tinggi dia daripada apa yang manusia sekutu. Ini kenyataan Imam Syafi'i berkenaan dengan akidah. Okey, satu lagi. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan berkenaan di dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah sebut kita ni di syurga kita akan dapat lihat. Kita akan dapat lihat. Ini juga disebut di dalam Ar-Risalah dan juga di dalam kitabnya yang satu lagi Al-Infiqah berkenaan dengan akidah. Di dalam hadis jelas kita boleh lihat Allah. Orang yang di syurga boleh lihat Allah. Tetapi di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surah Al-Mutaffifin, kita baca surah Al-Mutaffifin, surah nombor 80 something kan, saya tak ingat. Tapi ayat 15, 80 something kan. Ayat 15 surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Okey. Kalla. Kalla, tidak, okey, menafikan. Innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka akan ada veil, ada penutup antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Ini merujuk kepada orang kafir, orang yang tidak beriman. Jadi Imam Syafi'i satu hadis tadi yang Rasulullah sebut kita akan dapat lihat Allah, orang yang di syurga. Satu lagi ayat begini dia kata, orang kafir Allah sebut akan ditutup, tak boleh lihat Allah. Imam Syafi'i mengatakan maknanya bila dia sebut ayat begini, orang kafir tak boleh lihat, maknanya orang beriman boleh lihat. Jadi dia mengatakan bahawa di dalam Al-Quran Al-Karim Allah sebut orang kafir tak boleh lihat Allah di hari akhirat. Di dalam hadis Nabi sebut ahli syurga melihat Allah di hari akhirat. Bila orang tanya nanti lihat macam mana ni? Dan setengah orang yang dia suka bahas benda ni, dia kata lihat, kita lihat cahaya Allah, nur Allah. No, Nabi sebut lihat seperti mana kamu melihat bulan di malam yang terang. Bulan penuh di malam yang terang. Jadi maknanya kita lihatlah. Cuma Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah mengatakan bahawa cara macam mana kita lihat Allah Ta'ala a'lam. Tak perlu kita ambil tahu. Yang kita tahu bahawa dia sebut kita akan nampak Allah, kita akan lihat Allah di syurga. Itu lah. Untuk kita bahaskan, okey, lihat ni maksudnya melihat nur. Dia tak sebut. Dia kata lihat Allah. Lihat sebenarnya kita melihat bulan di malam yang terang. Kita lihat. Dan juga Imam Syafi'i juga membawa ayat-ayat berkenaan ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim berkenaan dengan wa kallama Allahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Musa. Bercakap. Macam mana dia bercakap? Tak tahu. Tapi yang kita tahu dia sebut dia bercakap. Maksudnya dia bercakap dengan Musa. Okey. Dan juga yasma'u kalam Allah disebut dalam Al-Quran banyak. Mendengar kalimah Allah. Padahal Allah bercakap. Dan juga disebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat surah Al-Maidah surah nombor 5. Okey, ayat nombor 4, bal yadahu mabsutatan. Mabsutatan. Okey, kita plural. Dua, pair. Dia kata apa? Bal yadahu mabsutatan. Okey. No. Okey. Kan bal tidak. Okey. Yadahu mabsutatan. Dua tangan dia. Mana dua tangan lah. Macam mana tangan tak tahu. Jangan tanya. Tapi dia kata dua tangan. Okey. Dan juga bila sebut tangan ni juga di dalam surah Az-Zumar surah nombor 39 ayat nombor 7 dia sebut was-samawati matwiyatun biyaminih. Apa maksudnya? Was-sama tahalun sikit akan dibalut